Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan, sebelum tu jemput sebelah saya ni Dr. Amirul. Okay. So hari ini kita nak bincangkan kenapa ramai orang yang sambung master atau sambung PhD ramai tak habis-habis. Jadi ada 5 sebab kenapa diorang tak habis-habis. So kita nak bincangkan poin yang pertama, iaitu lack of motivation ataupun no clear objective. So apa pendapat Dr. Amirul terhadap no motivation or clear objective ni? Bahasa Melayu pun tak apa. Okay. So motivation bagi saya is apa ni? Consistency. Okay. Semasa kita membuat menyambung pengajian kita, so kita mesti dan mendapatkan semua motivasi itu. Contohnya kita surroundkan diri kita dengan kawan-kawan yang boleh berikan vibe positif. So bagi saya macam tu. So point dia menarik. Dia maksud dia research ni kalau buat seorang-seorang dia bosan. So kena kumpul buat dalam 2-3 orang supaya ada vibe buat research tu. Betul. Another thing pasal motivation ni, so kena betulkan niat kenapa belajar. Jangan kita nak tengok kawan kita sambung master atau sambung PhD, kita pun nak sambung. Sebab setiap orang credibility untuk belajar tu different. So fokus betul-betul, bukan sebab mak suruh sambung ke apa. Okay, tu tentang motivation. Okay, cara dia nak buat apa? Make your own crowd. Cari kawan, buat research sama-sama. Jangan lone ranger. Okay, betul. Okay, point yang kedua adalah tentang misunderstanding ataupun pergaduhan bersama supervisor. Betul. Okay. So benda ni quite normal. Okay. So that's why kalau saya akan suggestkan kawan-kawan saya sebelum melakukan pengajian, dapatkan supervisor yang bukan sekadar baik sahaja, tapi boleh memberi bimbingan yang bagus. Okay, boleh tolong kita di masa kita susah. So itu. Okay, untuk penambahan, supervisor ni subjektif, dia ikut rezeki. Kadang-kadang dapat supervisor yang okey, kadang-kadang dapat supervisor yang strict ataupun buat tak layan kat kita. Kadang-kadang ada juga yang kat awal-awal okey, tiba-tiba tak okey. Tetapi semua tu bergantung kepada diri student tu sendiri. Betul. How bad your supervisor. Kalau you pandai manage your time, pandai nak tune jadi supervisor yang okey, tak ada masalah. Betul. Okay, so sebelum sambung, cari supervisor yang okey. Betul. Okay, poin yang ketiga adalah experimental problem. Okay, kita buat eksperimen, kadang-kadang buat bateri, supercap, solar cell, ada je banyak masalah. Betul. Kalau study material baru, tak semestinya material tu produce positive result. Betul. Jadi Dr. Imran macam mana tangani masalah tu kalau contoh buat tak dapat, buat tak dapat? Berdasarkan pengalaman saya, kita sebagai student tak boleh macam down bila dapat result yang okey, rendah kita terus down. Apa yang perlu kita buat is actually kita prepare some solution before kita jumpa kita punya supervisor untuk bentangkan progress kita. Kita kena ada some alternative, supaya kita punya discussion tu akan lebih efficient. Okay. Untuk penambahan kepada point Dr. Amirul, betul kita kena sediakan plan A, plan B dan plan C untuk atasi masalah tersebut. Maksudnya buat research ni dapat problem bukan untuk mengadu kat supervisor. Kadang-kadang supervisor pun tak ada solution. You need to come up with your own solution. Anything happen with your experiment, always find the solution. Online ada, kat journal ada, banyakkan membaca. And then kita pun boleh tanya kita punya lab mates. Sampai lab mate kita, saya rasa lab mate selalunya akan bidang yang sama dengan kita. And then role of co-supervisor also actually penting, sebab kita boleh tanya co-supervisor kita tentang eksperimen kita yang kalau contoh kita ada problem, kita boleh tanya juga. Not just supervisor kita. So the main answer actually kita kena rajin bertanya. Betul. Sebab knowledge tu ada kat ramai orang. So tak semestinya dia tertumpu pada diri kita. Okay, next. Yang keempat adalah tentang financial problem. Dia boleh terbagi kepada dua. Either internal financial problem, your own financial problem, ataupun research financial problem. So kalau kita kurang financial ni, agak-agak nak buat macam mana? Dari segi, saya rasa paling ketara dari segi funding. Kalau tak ada funding nak buat research. Banyak cara. Selalunya untuk student, kita ada, sebenarnya kita tengok student akan buat part time tutor, ataupun diorang buat part time apa-apa kerja lah, supaya diorang boleh dapat simpan duit untuk bayar yuran pengajian.
Dan ada apa-apa lagi yang Okay, untuk funding yang Dr. Aizat ni maksud dia side income. bukan side income tu untuk funding diri sendiri. Betul. Kalau contoh tak dapat funding ditaja, maksudnya taja macam sara hidup, makan dan sebagainya. In term of research, kalau korang tak ada duit nak beli material, think out of the box, use material yang ada, tapi korang kena hasilkan satu composite yang betul-betul novel. Okay. Tak semestinya nak cari something yang sangat mahal. You can combine different material to produce a good composite to have a good result. Dan benda ni juga memainkan peranan tentang connection. Yes. Okay, collaboration. Okay, sebab once kita ada collaboration yang okay, so kita boleh orang kata apa, boleh boleh tanya kepada kita punya makmal yang lain, okay, sama dia orang ada chemical tu, so kita tak perlu membeli chemical yang baru. Okay, that's to sum up problem in term of financial problem. So find your co-SB and ask for them for some chemical ataupun instrument dan sebagainya. Betul. And last but not least, ada reason. Ada reason ni banyak, dia cabang dia besar. Betul. Contoh kita boleh ambil contoh cat die, kucing dia mati, lepas tu dia murung 3 bulan hilang. Contoh yang lain, keluarga sakit. Contoh yang lain, break up dalam relationship. Jadi pernahkah Dr. Amirul mengalami masalah tersebut? Dengan cerita Oyen meninggal masa buat PhD? Tak ada, saya tak effect. Cuma benda ni memang certain orang dia sangat effect. Yes. Contohnya saya bagi, kita tak payah ambil relationship, kita ambil family lah, family problem, kematian family ke, itu semua akan sangat memberikan impact kepada kita punya PhD. So macam mana nak tangani tu, everyone ada cara masing-masing. So kita kena cari solution, macam mana kita nak supaya kita boleh dapatkan balik motivation tu balik. Okey, itu je perbincangan kita pada hari ni. So saya ulang balik, kita ada 5 reason kalau korang boleh conquer 5 masalah ni, so tak ada masalah nak graduate on time ataupun graduate early time. Okay. So motivation should be clear. So relationship, hubungan dengan SB pun kena baik. So experimental problem, banyakkan membaca, banyakkan bertanya. Financial problem, carilah co-SB, banyak pergi ke lab orang lain untuk share dia punya instrument. Dan last sekali ada reason, so no need to take very serious about other reason. So I hope you all can graduate on time. Good luck. Bye.